Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Okay, baru-baru ni kita dikejutkan dengan penularan wabak yang sangat-sangat berbahaya dan boleh membawa maut yang diberi nama COVID-19. So betapa bahayanya wabak ni sampaikan dia punya kepatasan merebak tu menyebabkan beberapa buah negara mengisytiharkan darurat kesihatan sebab dah tak boleh nak kawal dan mereka sendiri tak boleh nak bendung penularan wabak ni. So macam tu juga dengan negara kita, Malaysia, tidak terkecuali lah daripada menerima kunjungan daripada wabak COVID-19 ni. Okey, kes yang pertama kalau kita ingat adalah sekitar bulan Januari, di mana kes pertama pada 24 Januari dan kemudian meningkat daripada hari ke hari sampaikan ke bulan Mac. Kerajaan terpaksa mengambil langkah untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan untuk membendung penularan wabak ni. Jadi apabila perintah kawalan pergerakan ataupun yang dipanggil PKP ni dilaksanakan, PKP ni sendiri dia memberikan impak yang sangat besar daripada pelbagai sudut, terutamanya sudut ekonomi lah dalam negara kita. Jadi dalam sudut ekonomi ni sendiri ada pelbagai sektor yang terlibat, antaranya sektor pembinaan, sektor pendidikan, sektor pembuatan, sukan dan juga lain-lain. Justru itu hadirnya saya bersama rakan-rakan dalam hidup anda melalui video ini adalah untuk membincangkan tentang konsep, masalah dan cabaran yang dihadapi oleh mereka-mereka yang berada di sektor pendidikan serta beberapa cadangan penyelesaian yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak berkaitan untuk membelenggu kegusaran dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat semasa tempoh PKP ni. So, kenapa kami memilih sektor pendidikan ni? Sebab kami sendiri berpendapat sektor ni sangat penting dalam membangunkan sebuah negara. Sebab sektor ni dia berfungsi untuk melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan berintelektual. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang konsep isu semasa dan pasca COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Seperti yang semua sedia maklum, pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah mendidik rakyat Malaysia meneruskan hidup dalam norma baharu. Semua sektor pendidikan bermula dari peringkat rendah, menengah mahupun peringkat pengajian tinggi turut terkesan dengan pandemik ini. Untuk makluman, baru-baru ini satu kaji selidik ringkas telah dijalankan oleh para pelajar Universiti Utara Malaysia semester 5 sesi 2020-2021 bagi mengenal pasti apakah penerimaan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar ibu bapa terhadap pandemik COVID-19. Rata-rata maklum balas yang diterima adalah berkenaan aspek kewangan, pengurusan masa, pembelajaran dan aspek kesihatan. COVID-19 ini bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru dan para pengajar menjadi semakin mencabar. Ini kerana para pengajar perlu menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran dan pengajaran secara norma baru, iaitu secara atas talian. COVID-19 telah mengheret sektor pendidikan negara ke arah penggunaan teknologi secara maksimal. Terdapat banyak aplikasi secara percuma yang telah disediakan, antaranya adalah seperti Google Classroom dan Webex. Penggunaan aplikasi ini adalah sebagai medium untuk menggantikan sistem pembelajaran dan pengajaran yang sebelum ini diadakan di dalam kelas dapat dijalankan secara atas talian. Aplikasi yang disediakan secara percuma ini secara tidak langsung dapat mengurangkan beban kewangan bagi pengajar, pelajar dan ibu bapa secara tidak langsung. Pandemik COVID-19 ini juga dapat merealisasikan revolusi industri 4.0. Apakah revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 ini adalah pendidikan perlu mengadaptasi kepada kaedah baharu pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi. Revolusi industri 4.0 membuatkan satu ekosistem pembelajaran yang tidak lagi terhad kepada bilik darjah, pembelajaran secara bersemuka ataupun menghadiri kuliah, tetapi sistem pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan secara atas talian dan tidak kira di mana selagi kawasan tersebut mempunyai capaian internet. Berdasarkan kajian yang telah diperolehi, beberapa golongan turut terkesan dengan pandemik ini. Antaranya ibu bapa. Yelah, sekarang ni kan semua kelas online. Ada ke ibu bapa yang semua ada gadget untuk pembelajaran online anak-anak mereka?
Jadi, ibu bapa perlu menyediakan dan membeli gadget untuk pembelajaran dan pengajaran anak mereka. Ini menyebabkan kos seisi rumah tersebut akan meningkat. Selain itu, pengusaha pengangkutan seperti van dan bas sekolah, mereka turut terkesan dengan pandemik ini. Ini adalah kerana jika tiada murid nak dihantar ke sekolah, maka pengusaha untuk van dan bas sekolah ini tidak akan menerima yuran atas pekerjaan tersebut. Bagaimana mereka nak bayar balik pinjaman pembelian untuk van dan bas sekolah? Selain daripada itu juga, pengusaha kedai buku dan alat tulis turut juga terkesan. Ini adalah kerana sekarang ni pembelajaran adalah menggunakan gadget seperti laptop dan juga tablet. Maka alat tulis seperti buku, pensel dan sebagainya tidak diperlukan. Jadi, macam mana pengusaha buku dan alat tulis ni untuk survive di dalam perniagaan mereka? Seterusnya, saya akan merangkan beberapa kesan ekonomi semasa dan pasca COVID terhadap sektor pendidikan. Yang pertama adalah penjaja. Penjaja di kawasan sekolah, IPT, kolej tidak dapat berniaga disebabkan sekolah, IPT, kolej ditutup. Jika semua itu ditutup, bagaimana mereka nak berniaga? Kalau mereka berniaga pun, siapa yang nak beli? Sebab IPT, kolej, sekolah semua ditutup. Pengusaha kantin juga berisiko muflis disebabkan tidak mampu membayar pembiayaan kewangan secara berterusan. Bank pula tidak dapat memberikan pembiayaan disebab kantin pun tak beroperasi. Bagaimana mereka nak berikan pembiayaan? Malahan ada juga pengusaha kantin yang sanggup membuat pinjaman wang haram seperti Along, selain meminta bantuan daripada beradik untuk kelangsungan hidup mereka. Rancangan makan tambahan juga tidak dapat diberikan untuk murid sekolah rendah bagi golongan yang tidak berkemampuan. Sedarkah kita apa yang murid tu makan kat rumah? Bagaimana ibu bapa mereka ni sanggup bekerja keras untuk memberikan sesuap nasi kepada anak-anak mereka jika mereka tidak bersekolah? Saya berpendapat sekolah, andai katalah sekolah dibuka semula, mungkin ramai murid yang akan mendapat rancangan makanan tambahan kerana ramai ibu bapa yang terkesan sehingga hilang pekerjaan disebabkan COVID-19 ni. Ada juga ibu bapa mereka dipotong gaji, allowance demi menampung kos operasi syarikat tersebut. Air sekali adalah pengusaha taska ataupun tadika. Kita sedia maklum, pendapatan taska dan tadika ini bergantung sepenuhnya kepada yuran yang dibayar oleh ibu bapa, ibu bapa ataupun penjaga. Ada ibu bapa yang sanggup menamatkan perkhidmatan dan memohon penangguhan bayar yuran bagi menjimatkan pembelanjaan isi rumah mereka. Ada juga pengusaha tadika ataupun taska tersebut mengenakan yuran bulanan tanpa ada memberi diskaun pun kepada ibu bapa ataupun penjaga demi menjaga ataupun demi menampung kos iaitu kos sewa premis contohnya, lepas tu nak bayar gaji kaki tangan dan juga utility. Apabila wabak pandemik COVID-19 ini melanda, ianya bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi, malah ianya juga memberi kesan kepada pihak lain juga seperti para pendidik dan pelajar, iaitu yang berada di sektor pendidikan. Di antara masalah yang dihadapi oleh mereka adalah seperti capaian internet. Ini kerana melalui kaji sidik yang telah dijalankan, ramai yang menyuarakan rungutan mengenai capaian internet yang lemah dan tidak stabil. Ini akan memberi kesan yang besar kepada para pendidik di mana
pendidik akan menghadapi masalah untuk mengajar kerana dengan capaian internet yang lemah dan tidak stabil ini, maklumat yang disampaikan kadang-kadang tidak jelas dan akan menyebabkan para pelajar akan mendapat maklumat yang tidak lengkap, sekaligus akan menyebabkan pelajar akan salah faham di atas maklumat yang telah disampaikan oleh pengajar tersebut. Ditambah pula, rangkaian internet yang tidak luas juga banyak memberi halangan ke atas pembelajaran atas talian ini. Bukan semua orang berada di dalam kawasan yang mendapat liputan internet. Hal ini akan menyebabkan segelintir pelajar akan ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Manakala untuk para pengajar pula, kemungkinan akan terpaksa mencari kawasan yang lebih baik seperti hotel, chalet untuk mendapat liputan internet yang baik untuk mengajar. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh mereka adalah berkenaan sukar untuk memberi tumpuan semasa belajar maupun mengajar. Ini kerana apabila pembelajaran secara di atas talian dijalankan, para pelajar akan menghadapi pelbagai gangguan luaran seperti gadget, iaitu contohnya TV, radio dan gangguan bunyi yang sememangnya sentiasa berada di persekitaran mereka. Selain itu, ibu bapa juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran secara di atas talian ini. Untuk para pengajar pula, kemungkinan gangguan itu datangnya daripada anak-anak atau keluarga mereka. Seterusnya, kelemahan sistem pendidikan. Kebanyakan ibu bapa tak puas hati kerana mengikut sistem pendidikan masa kini kerana mereka anggap benda ni susah bagi mereka. Terutama ibu bapa yang berada di luar bandar. Sebagai contoh yang boleh saya bagi, pada masa sekarang ini pembelajaran kebanyakan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pembahagian kerja rumah untuk para pelajar. Bila guna WhatsApp ni, ada mak bapak yang ibu parents yang boleh benda tu print out, yang ada print out sendirilah dekat rumah, yang tak ada terpaksa pergi ke kedai untuk print out dan bagi kepada anak-anak mereka untuk menyiapkan kerja sekolah yang dibagi oleh cikgu. Yang kemudian adalah pelajar pendidikan khas, orang kelainan upaya. Golongan ini juga terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Pendidik termasuk cikgu, pensyarah yang paling teruklah nak cari macam mana inisiatif untuk supaya golongan istimewa ini tak tersisihlah dalam pembelajaran mereka. Untuk makluman, kita tahu apa itu golongan istimewa, tapi kita tak tahu apa itu kategori-kategori dia. Yang pertama, sini saya boleh bagi adalah orang kategori pekak bisu, dan kedua orang yang rabun, dan ketiga adalah seperti yang biasa kita nampak, golongan slim down dan autism. Jadi pendidik yang paling penting lah nak cari macam mana inisiatif dan platform, macam mana nak cari bahan untuk sediakan kepada golongan istimewa ini. Okey, seterusnya saya akan bincangkan lagi dua cabaran yang dihadapi di musim pandemik COVID-19 ini. Okey, dua cabaran ni adalah satu dari segi persekitaran dan keduanya adalah dari segi masalah teknikal. Okey, pertama kita lihat dari segi persekitaran. Dari segi persekitaran ni, saya akan bincangkan dua. Satu adalah dari segi ruang dan juga faktor pencemaran bunyi. Yang ruang ni, kalau di sekolah, guru dan murid akan dibekalkan satu kelas yang selesa, dilengkapi dengan kursi, meja dan alat bantuan lain. Tapi jika kelas di rumah, kelas atas talian, mereka banyak menggunakan di meja makan dan juga di sofa di ruang tamu sahaja. Ini membuatkan ruang-ruang ini banyak gangguan di antara adik-beradik, anak-anak yang kecil yang masih belum sekolah. Mereka sebenarnya tak faham yang abang-abang ni kena sekolah, jadi adik-adik ni sering mengganggu. Dan ada juga yang ada ruang di bilik tidur, sudut belajar, tapi ada kalanya mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Okey, dari segi persekitaran pencemaran bunyi. Jika di rumah di sekitar kota raya, kebanyakan rumah-rumah di tepi-tepi tapak pembinaan dan juga di jalan raya besar. Kalau di tepi tempat pembinaan, dalam kelas akan kedengaranlah jentera-jentera pembinaan dan juga
kereta yang lalu lalang kat jalan raya besar tu. Kalau rumah di kampung pula, tak lari juga penyebaran bunyi. Bunyi biasa daripada haiwan-haiwan ternakan lah, seperti ayam itik ataupun kucing yang sedang bergaduh. Okey, cabaran yang kedua adalah cabaran yang melibatkan masalah teknikal. Okey, masalah teknikal ni saya kira masalah yang agak kritikal lah, sebab dia melibatkan wang ringgit bermodal lah. Tak ramai, rata-rata tak mampu untuk memiliki peranti atau gadget yang bagus dan berkualiti tinggi. Mungkin ada kala tengah dalam pembelajaran akan ada sangkut-sangkut ataupun ada format yang diberikan guru tu, murid tak dapat nak, peranti tu tak dapat nak menyokong format yang diberikan guru tu. Ada kala tengah belajar, skrin kabur, mic tak bunyi, suara tak jelas. Kalau dilihatkan dari segi masalah teknikal, dari segi capaian internet pula, capaian internet ni ramai mereka yang bergantung harap kepada data internet telefon semata-mata. Lepas dipanggil hotspot, personal hotspot. Data plan ni hanya bergantung kepada kawasan persekitaran. Mungkin okey, ada tempat tak okey. Dan bergantung juga kepada data plan yang dilanggan setiap bulan. Kalau pakai wifi sekalipun, ada kalanya dia akan bermasalah juga, sebab dia kadang-kadang dia sistem breakdown daripada company yang membekalkan capaian internet itu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Stay safe, jaga kita. Assalamualaikum. Okey, kita tengok langkah kerajaan dalam menyelesaikan isu semasa ekonomi dan pasca Covid terhadap pendidikan. Okey, langkah pertama, moratorium beri impak positif tabungan rakyat. Okey, kalau kita tengok apa yang kerajaan telah jalankan, moratorium ni sangat penting untuk ibu bapa dalam masa-masa sekarang ni, kerana ia dapat membantu para ibu bapa untuk membeli smartphone dan ataupun laptop untuk proses pembelajaran anak-anak dalam talian. Ini semua sangat membantu para ibu bapa dan para pelajar kita di seluruh negara. Okey, langkah seterusnya kita tengok poin dia, pemberian komputer riba percuma, langkah kondusif belajar dalam talian. Okey, apa yang saya nak tekankan dalam poin kedua adalah pemberian komputer riba sebanyak 150,000 kepada pelajar adalah sangat-sangat yang kita rasa bersyukur bagi ibu bapa yang kurang berkemampuan. Yang kita tengok terang-terang untuk pasca Covid ni memang sangat terkesan dengan pendapatan dia. Okey, dengan langkah ni sangat-sangat membantu ibu bapa dan pelajar yang kurang berkemampuan. Okey, seterusnya akan mengurangkan tekanan bagi mereka untuk mendapatkan medium-medium ni untuk memudahkan proses pembelajaran anak-anak mereka. Okey, langkah ketiga, mari kita tengok jendela tambah baik komunikasi negara. Okey, jendela ni singkatan untuk Jalinan Digital Negara. Okey, plan ni dibuat oleh kerajaan untuk menambah baik infrastruktur jalur lebar kita di seluruh negara. Okey, kalau kita tengok ini sangat penting kerana bila kita semua sekali ibu bapa ataupun pelajar belajar di rumah, ibu bapa membuat kerja di rumah, bekerja dari rumah. Okey, jalur lebar yang baik dan berkesan adalah sangat penting bagi memudahkan segala proses pembelajaran anak-anak dan proses ibu bapa melakukan kerja. Okey, itu saja saya punya hujah untuk setakat ini. Baiklah, cadangan penyelesaian yang berikutnya ialah campur tangan daripada pihak swasta sebagai sokongan terhadap pihak kerajaan yang sedang berusaha keras dalam membendung penularan wabak COVID-19 tersebut. Okey, pihak swasta seharusnya memainkan peranan dalam usaha ini. Okey, sebagai contoh, pihak institusi kewangan. Okey, pihak institusi kewangan perlu memberi kelonggaran kepada penghutang tak terkala kebanyakan rakyat kini sedang menghadapi kesukaran bagi mendapatkan sebuah pendapatan mereka.
seperti saranan daripada pihak kerajaan kepada pihak institusi kewangan dengan memberikan pemberian moratorium adalah satu jalan penyelesaian yang baik bagi kami. Kerana moratorium itu sendiri memberi maksud penangguhan sebarang perjanjian atau undang-undang yang dilihat memudahkan rakyat. Dengan penyambungan pemberian moratorium bersyarat ini, dengan mensasarkan bantuan ini kepada golongan-golongan tertentu yang terjejas teruk seperti golongan D40 dan M40 khususnya. Okey, pelibatan pihak swasta lainnya pula adalah seperti syarikat-syarikat telekomunikasi. Mereka seharusnya menyediakan perkhidmatan yang terbaik di bawah kadar langganan yang paling rendah dan seminima yang mungkin bagi meringankan beban para pengguna. Permintaan perkhidmatan jalur lebar, kita sedia maklum di waktu penularan COVID-19 ini dilihat memang semakin meningkat, dan mana-mana pun memang akan menggunakan perkhidmatan ini. So, ianya boleh menjadi faktor utama untuk syarikat telekomunikasi menaik taraf infrastruktur dan perkhidmatan yang sedia ada. Okey, yang terakhir, syarikat swasta juga merupakan salah satu pihak yang diharapkan dapat menyumbang peranan dalam mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Contohnya, syarikat sebagai majikan kepada ibu bapa pelajar, mereka perlu memberi kelonggaran tentang cara dan waktu bekerja selagi mana tidak menjejaskan prestasi syarikat tersebut. Sebagai contoh macam memberikan pembahagian waktu kerja, mungkin sebahagian daripada anggota kerja pada waktu pada minggu yang pertama, dan minggu kedua pula sebahagian daripada anggota kerja tersebut pula. Okey. Majikan seharusnya memahami situasi dan keadaan yang dialami oleh pekerja mereka, khususnya bagi mereka yang mempunyai anak yang sedang bersekolah. Diharapkan dengan kelonggaran yang diberikan ini diharap dapat membantu para ibu bapa lebih fokus dalam usaha membantu anak mereka menghadiri sesi PDP secara atas talian, di mana pada waktu ini perhatian dari golongan ibu bapa amatlah penting bagi pelajar-pelajar tersebut. Seterusnya, cadangan penyelesaian yang terakhir adalah lebih kepada ke arah individu ataupun bersifat peribadi seseorang. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menyediakan ruang pembelajaran anak-anak bagi keselesaan untuk menjalani sesi pembelajaran dan pengajaran dalam talian tanpa sebarang gangguan. Para pendidik juga perlu mempunyai ruang khas untuk membuat pengajaran kepada murid-murid. Ruang pembelajaran ini sangat penting supaya guru dan murid-murid dapat memberi proses pembelajaran yang dalam suasana kondusif dan motivasi kepada kedua-dua belah pihak. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membuat ruang khusus yang kecil tanpa sebarang modal yang besar mengikut kemampuan masing-masing. Cukuplah sekadar ruang tersebut mempunyai sebuah meja yang kecil dan sebuah kerusi bagi khusus untuk pembelajaran dan pengajaran sahaja. Selain itu, setiap individu perlu bijak untuk membuat pengurusan masa. Untuk proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian memerlukan disiplin yang tinggi bagi setiap individu yang terlibat. Sekiranya individu tersebut gagal membuat pengurusan masa, ianya akan memberi kesan negatif terhadap individu seperti ketinggalan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Sebagai contoh, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk sentiasa mengemaskini dan menyemak tugasan-tugasan dan jadual kelas yang telah diberikan oleh guru dan tempoh masa yang telah diberikan untuk menghantar tugasan tersebut. Akhir sekali, semua individu perlu mengubah mentaliti dalam diri masing-masing. Seperti sedia maklum, kerajaan mainkan peranan sangat penting apabila sesebuah negara ditimbang musibah.
Sebagai contoh, Malaysia akan memberi bantuan dan sokongan kepada masyarakat-masyarakat yang terlibat. Bantuan kewangan akan diberikan kepada individu-individu yang terlibat supaya tidak tertinggal dalam proses memberi pendidikan kepada anak-anak. Mentaliti sesetengah individu yang terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan perlu diubah. Individu tersebut perlu bijak dalam mengatur dan merangka kewangan dalam sesebuah keluarga. Secara asasnya adalah berbalik kepada individu tersebut. Sejauh mana individu tersebut dapat mengubah mentaliti dalam diri untuk menjadi seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi kalau berdasarkan daripada hujah-hujah dan juga pandangan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi, kami dapat simpulkan bahawa semua pihak, tak kiralah sama ada kerajaan, swasta ataupun individu itu sendiri, memainkan peranan yang penting dalam menangani isu ni. So, tambahan pula, kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya kita sekarang ni berada di era ataupun di zaman yang mana teknologi tu sendiri dia sedang meningkat naik. Jadi why not kita cuba ubah kita punya persepsi dan juga mentaliti kita untuk kita ambil peluang ni, kita jadikan sebagai satu persediaan untuk kita berdepan dengan perubahan zaman teknologi ni. So contohlah kata, kalau macam negara lain dah jadikan ni sebagai satu persediaan dia orang untuk jadi satu negara yang maju, tapi kita tak ikut, itu satu kerugian lah bagi saya. Contohnya macam negara-negara lain buat kerja dah pakai komputer tapi kita masih menulis. Okay, sebagai contoh lah kan. Takkan kita nak jadi macam tu. Kita akan dipandang sebagai satu negara yang mundur lah. Okay. Dan yang terakhir daripada kami, kami berharap agar semua rakyat Malaysia berhenti menuding jari ataupun menyalahkan mana-mana pihak. Dan sebaliknya kita kena sama-sama berusaha untuk bangkit melawan COVID-19 ni dan menangani apa yang berlaku sekarang ni. Kita sama-sama menyelesaikan semuanya. Dan dalam masa yang sama juga, kami menyeru semua rakyat Malaysia untuk menyematkan dalam hati slogan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-8, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau menyatakan bahawa kita masih belum menang, tapi kita pasti menang. Okay, sekian saja daripada kami. Stay safe, stay strong. Kita jaga kita. Terima kasih.